Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di dalam channel Cikgu Ida Rahim. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan kamu bagi subjek Bahasa Melayu dengan topik kata ganti nama diri. Jom kita belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe, like and share. Hai, Assalamualaikum. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Kemahiran yang akan kita sentuh ialah 1.4.3, iaitu berbual tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata ganti nama diri dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata susila. Baiklah, mari kita belajar bersama-sama. Okey, murid-murid. Kata ganti nama diri merupakan perkataan yang menjadi pengganti kepada orang atau benda. Kata ganti nama diri terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata ganti nama diri tanya, dan yang kedua, kata ganti nama diri orang. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apa itu kata ganti nama diri tanya. Ya, kata ganti nama diri tanya ialah perkataan yang merujuk kepada orang atau benda dalam bentuk tanya. Kata ganti nama diri tanya terbagi kepada tiga. Yang pertama, apa, siapa dan mana. Apa merujuk kepada benda atau perkara. Contoh ayat, Zarul, agro pelancongan itu apa? Yang kedua, siapa merujuk kepada orang. Contoh ayat, kamu terima brosur ini daripada siapa? Dan yang ketiga, mana merujuk kepada benda dan orang. Contoh ayat, aktiviti yang paling kamu gemari yang mana, Zarul? Baiklah murid-murid, mari kita teruskan untuk memahami apa pula kata ganti nama diri orang. Ya, kata ganti nama diri orang ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang tertentu. Kata ganti nama diri orang terbahagi kepada tiga, iaitu orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Mari kita fahami pula apakah kata ganti diri orang pertama. Ya, kata ganti diri orang pertama merujuk diri orang pertama, iaitu orang yang bercakap. Dengan erti kata lain, perkataan yang digunakan untuk menggantikan namanya ketika bercakap dengan orang di sekelilingnya. Mari kita lihat contoh-contoh kata ganti diri orang pertama. Saya, aku, hamba, patik, beta, kami dan kita. Mari kita lihat paparan seterusnya untuk kamu lebih memahami penggunaan kata ganti diri orang pertama. Seterusnya, kita beralih pula kepada kata ganti diri orang kedua.
Kata ganti diri orang kedua merujuk kepada diri orang yang kedua, iaitu orang yang dilawan bercakap. Mari kita lihat contoh-contoh kata ganti diri orang kedua. Awak, anda, kamu, engkau, tuanku, tuan hamba dan kalian. Mari kita lihat paparan seterusnya untuk kamu lebih memahami penggunaan kata ganti diri orang kedua. Seterusnya, kita beralih pula kepada kata ganti diri orang ketiga. Kata ganti diri orang ketiga merujuk kepada diri orang ketiga, iaitu orang yang tidak terlibat semasa bercakap. Mari kita lihat contoh-contoh kata ganti diri orang ketiga. Mereka, dia atau ia, beliau, baginda dan nya. Mari kita lihat paparan seterusnya untuk kamu lebih memahami penggunaan kata ganti diri orang ketiga. Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu nyatakan di awal video cikgu akan berkongsi dengan kamu cara untuk kamu mengingati kata ganti diri orang mengikut kategorinya. Apakah tipsnya? Ya, kita akan menggunakan kaedah mnemonik, iaitu menghafal ayat yang dibina daripada setiap huruf awal kata ganti nama diri orang menjadi sebuah cerita pendek. Jom kita lihat. Kata ganti diri orang pertama, saya, aku, hamba, patik, beta, kami dan kita. Kata ganti diri orang kedua, awak, anda, kamu, engkau atau kau, tuanku, tuan hamba dan kalian. Kata ganti diri orang ketiga, mereka, dia, beliau, baginda dan nya. Mari kita lihat ayat yang telah dibina. Saya akan hantar pinangan. Bolehkah kami kahwin? Saya untuk saya, aku akan, hamba hantar, patik pinangan, beta bolehkah, kami kita kahwin. Saya akan hantar pinangan. Bolehkah kami kahwin? Seterusnya kita lihat ayat yang kedua. Awak akan kahwin. Engkau tentu takkan kahwin. Awak, anda akan, kamu kahwin, engkau, tuanku tentu, tuan hamba takkan, kalian kahwin. Seterusnya ayat yang ketiga. Mak dia belum benarkannya. Mereka, mak, dia, beliau belum, baginda benarkan, nya.
Baiklah, mari kita ulang sekali lagi. Saya akan hantar pinangan. Bolehkah kami kahwin? Awak akan kahwin. Engkau tentu takkan kahwin. Mak dia belum benarkannya. Baiklah murid-murid, cikgu berharap agar kamu dapat menghafal ayat ini untuk memudahkan kamu mengingati contoh-contoh kata ganti diri orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Cikgu harap dengan kaedah mnemonik ini dapat membantu kamu untuk mengingati kata ganti diri orang yang telah cikgu ajarkan pada hari ini. Bye semua, jumpa lagi.